إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah sesama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, kita dah pun selesai melaksanakan solat tarawih dan witir masuk malam yang kedua. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat puasa yang telah pun selesai sehari, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, memang kita sebagai orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah perlulah memperbanyakkan syukur. Antara nikmat besar yang kita perolehi adalah nikmat dapat hidup di bulan Ramadan. Saya cukup yakin kita semua sejak masuk bulan Rajab, kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah pun memakbulkan doa kita. Kalau kita lihat, mungkin ada jiran kita, mungkin ada saudara mara kita, mungkin ada sahabat kita yang telah pun meninggal dunia dalam bulan Rajab maupun dalam bulan Sya'ban yang lalu. Tapi kita alhamdulillah dapat bertemu Ramadan. Mereka yang meninggal dunia, sudah tentulah mereka tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Ta'ala memberikan peluang untuk hidup dalam bulan Ramadan ini, ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kita menanamkan keazaman untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, memandangkan kita masih lagi berada di awal Ramadan, sukalah saya nak mengingatkan diri saya tentang pentingnya kita memahami hakikat puasa ini. Maknanya kita kena ada pengetahuan, kena ada ilmu yang mudah-mudahan kita dapat mengambil peluang dan kesempatan dalam bulan Ramadan ini, terutamanya ketika kita melaksanakan ibadat puasa. Kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang keberapa berkaitan dengan puasa ni? 183. Seorang dia jawab. Tapi yang lain pun hafal juga kan, tahu juga insya-Allah. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini istimewa sebenarnya, kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan seruan. Seruan yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada seruan yang Allah Ta'ala tujukan secara umum kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi ada ayat yang Allah Ta'ala tujukan secara khusus untuk orang-orang yang beriman, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar ulumul Quran, ya ayyuhan nas, itu di antara tanda ayat Makkiyah, iaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tetapi ya ayyuhallazina amanu itu adalah ayat Madaniyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat seruan
ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhallazina amanu, selepas daripada itu akan datang perintah. Dalam ayat ini Allah Taala menyatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita lah selaku orang-orang yang beriman, di mana puasa itu bukan sekadar wajib dari segi hukumnya, malah adalah fardu, kan? Fardu sebab ia berkaitan dengan rukun Islam, kan? Rukun Islam. Fardu ni lebih kuat lagi daripada wajib. Fardu ini, kan, bila seseorang itu tidak melaksanakan, bukan sekadar dia berdosa, malah boleh membawa kepada kufur. Apatah lagi kalau dia mempertikaikan kewajipannya. Contohlah, dia mempersenda hukum puasa. Dia kata puasa ni bukan wajib, kan? Puasa Ramadan bukannya wajib, kan? Kalau tak larat pun tak apa. Dia mempersenda, mempermain-mainkan. Bukan setakat berdosa, malah boleh menjadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita lihat di situ Allah Ta'ala menggunakan kalimah kutiba, kan? Kutiba yang diambil daripada kataba. Kalau ikut dari segi makna asal kataba ni tulis, kutiba ditulis. Tapi kalaulah diterjemahkan dituliskan ke atas kamu, peliklah pula dengar ni. Nanti apa pula yang ditulis, kan? Maka diterjemahkan dengan diwajibkan ke atas kamu. Ayat Quran ini unik. Walaupun makna mengandungi kewajiban, tapi tak semestinya ia menggunakan perkataan wajib. Macam ayat-ayat berkaitan dengan perintah solat. Kita tak akan jumpa perkataan wajib dekat perintah solat. Sebaliknya Allah Ta'ala datangkan fi'il amar, aqimus solah, kan? Dirikanlah solat, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini istilah-istilah yang di dalam Al-Quran yang sebenarnya mengandungi makna perintah wajib. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita meyakini bahawa puasa itu merupakan kewajipan, satu kefarduan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas umat Islam, khususnya orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan laksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Apa makna puasa? Semua orang hafal, kan? Dari sudut bahasa, menahan diri. Dari sudut istilah, menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Semua orang hafal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dari sudut itu alhamdulillah orang kita jaga. Tapi kadang ada yang terlepas pandang. Sebenarnya kita dituntut bukan sekadar menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi turut dituntut untuk menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ada sedikit beza di situ. Saya yakin orang kita memang cukup menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Memang cukup jaga. Kan kadang-kadang mungkin setengahnya dah jadi tabiat suka masukkan tangan dekat mulut. Bulan-bulan puasa ni kadang-kadang dia lupa, kan, masukkan tangan dekat mulut di kulum. Bila teringat je cepat-cepat dia tarik, takut batal, kan? Kadang-kadang dia leka, dia pun nak korek telinga, korek macam ni, kan? Bila dia teringat je puasa, cepat-cepat dia tarik. Sebab apa? Takut batal. Padahal tak batal pun. Lainlah kalau masukkan jari ni sampai masuk ke dalam, tu baru batal lah. Setakat kat luar ni dia tak batal. Baru ni ada orang tanya kalau yang injek vaksin ni batal ke tak, kan? Maknanya dia memang nak jaga sungguh supaya tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Alhamdulillah, bagus, kan? Tapi orang kita ramai yang terlepas pandang, yang tidak menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Pahala puasa pun kena jaga juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW ada memberikan amaran dalam hadisnya. Antaranya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kenapa Nabi menyatakan sedemikian? Sebab Nabi mengetahui memang ada di kalangan umatnya yang puasanya tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa? Sia-sia. Kerana masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dia tidak beroleh pahala daripada puasa yang
dilakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya suka buat contoh kan. Ialah bila kita berniat puasa pada subuh hari kan, maka Allah Ta'ala terus bagi markah penuh 100%. 100% markah penuh. Kemudian selama seharian kita berpuasa, apabila berbuka nanti tengok markah kita banyak mana. Adakah markah kita masih kekal 100%? Kan? Atau markah kita bukan lagi 100%, sebaliknya 200%. Boleh jadi lebih 300%. Boleh jadi 500%. Malah mungkin lebih. Sebab dalam bulan Ramadan, apatah lagi ketika kita melaksanakan ibadat puasa, ganjaran pahala itu dilipat ganda. Bukan 10, malah sampai 700 kali ganda. Kalau 700 kali ganda bermakna bukanlah 100% lagi. Kan? Bukan 700%. Berapa tu? Kalilah 700 kan? Betapa banyaknya pahala boleh kita perolehi daripada amalan yang dilakukan. Tapi kalau dia tidak beramal, malah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agak-agak ketika berbuka pahala dia masih cukup tak 100%? Tak cukup. Kalau 50%, okey lagi lah, maknanya adalah juga pahala. Tapi kalau banyak sangat maksiat yang dilakukan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dia lakukan, mata tak dijaga, telinga tak dijaga, mulut dia tak jaga dan sebagainya, silap-silap kosong, tak ada markah langsung. Malah mungkin negatif. Na'udzubillah min zalik. Kan? Yalah, kadang-kadang pandangan susah kita nak jaga. Kan? Telinga susah nak jaga. Kadang seharian kita mampu jaga, tiba-tiba petang kita pergi bazar, kan, habis pahala kita kat bazar, kan. Bukan tengok kuih-kuih yang nak beli, malah tengok juga orang yang jual kuih, kan. Takut-takut habis pahala kat situ. Sebab itu kalau nak pergi bazar, bukanlah tak boleh, boleh, tapi biar cepat-cepat balik. Pergi lambat, cepat balik. Jangan dialah orang pertama masuk dalam bazar, dialah juga orang yang terakhir keluar daripada bazar. Bawa pula tak cukup satu tangan, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kita kena jagalah pandangan kita, mulut kita, telinga kita, pastikan beramal. Ni kadang-kadang bila suruh beramal, contohlah suruh baca Quran. Bulan Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, suruh baca Quran. Ada je alasan. Sibuklah, tak ada masalah, itulah, inilah dan sebagainya. Ada je alasan. Kan? Padahal kalau yang lain-lain tu nak kata manfaat sangat pun taklah, tapi boleh pula ada masa. Ini hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab masa kita yang merancang, kita yang susun. Jadi pastikan bulan Ramadan ini ada masa untuk Allah, ada masa untuk baca Quran. Jangan bagi alasan sibuk, tak sempat itu ini. Kalaulah asyik kita memberikan alasan sibuk, memang sibuk panjang lah. Ini tak ada masa nak baca Quran. Sebab ia jadi seperti doa kita. Tapi kalau kita usahakan juga, peruntukkan sedikit masa untuk baca Quran untuk Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melapangkan masa kita. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Pasti ada masa. Yakinlah. Kan? Kadang-kadang pelik juga. Yang lain-lain boleh pula. Ni, tengok handphone, tengok FB, main game 2-3 jam. Kejap rasanya, kan. Baca Quran baru satu muka, rasa lama, kan. Nak dapatkan satu juzuk, lama tu Ustaz, panjang tu Ustaz, kan. Nak ikut macam Imam Syafi'i jauh sekali lah, kan. Nak dapatkan sehari satu juzuk, cukup 30 hari, mudah-mudahan boleh khatam, sekali khatam, jadilah. Itu pun tak boleh juga. Sibuklah Ustaz, tak ada masa lah Ustaz, kan. Cuba cek, kan. Ni tengok FB berapa lama sehari, kan. 2-3 jam tak rasa, kan. Tu belum lagi orang kata apa, status, kan. Macam-macam lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fikir-fikirkanlah. Saya teringat ada satu ungkapan, ialah kadang-kadang kita ni sentiasa ada masalah dengan manusia, dengan kawan, dengan jiran, dengan saudara mara dan sebagainya, kan. Selesai satu masalah, ada masalah. Selesai satu masalah, ada masalah lagi.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau itulah yang berlaku, kadang kita kena cek balik diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Biasanya orang yang ada saja masalah, yang bertipu-tipu, selesai satu masalah, ada lagi masalah. Kadang-kadang dia pun bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau hubungan dia dengan Allah Ta'ala selesai, baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan jalan penyelesaian. Kalaupun ada masalah, tenang je dia. Yakin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Fazkuruni azkurkum. Ayat Imam baca tadi kan. Dan apabila kamu ingat kepadaku, yakni kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ingat kepada kamu. Yakin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita memahami bahawa puasa itu merupakan satu kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kita, mudah-mudahan kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ambil kesempatan. Bukan setakat tak makan tak minum, tapi pertingkatkan amal ibadah. Dan tingkatkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Maknanya puasa ini bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Malah umat terdahulu, Nabi terdahulu pun puasa. Malah puasa mereka lagi hebat. Nabi Adam AS puasa 30 hari penuh. 30 hari penuh. Kita hanya beberapa jam saja. Kan kita kat Malaysia ni kalau nak ikut beruntung sangat. Sebab tempoh puasa kita lebih kurang 13 jam. Ada negara yang puasa sampai 16 jam, 18 jam. Tadi saya sempat tengok separuh, sempat tengok video tu agak panjang. Kan? Dia tunjukkan ada satu bandar kat mana tak, 21 jam puasanya. 21 jam. Kita baru 13 jam. Pukul 3, pukul 4 tu dah semacam dah. Dah lembek dah. Bilalah nak maghrib, bilalah nak maghrib kan. Nak cepat dia pun tidur. Sedar-sedar nak maghrib cepat kan. Tapi sayanglah, bolehlah tidur untuk rehat tak apa. Janganlah memanjang tidur kan. Lepas subuh tidur, lepas zuhur pun tidur, lepas asar pun tidur, dia tak jadi ibadat tu. Kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Daud AS dikatakan puasanya selang-seli. Kan. Maknanya 6 bulan. Kita sebulan saja. Kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang lebih penting lagi, Allah Ta'ala menyatakan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil kesempatan. Memandangkan kita masih lagi berada di awal Ramadan. Kena ada keazaman, kena ada kesungguhan. Kan? Kena ada. Nak pula ada satu hadis Nabi SAW. Saya ingat tuan-tuan pemaklum hadis ini, yang mengisahkan Nabi SAW satu ketika nak berkhutbah, ketika naik ke atas mimbar, kan, satu anak tangga Nabi berhenti seketika, lalu Nabi sebut amin. Naik lagi satu anak tiga, Nabi berhenti lagi, Nabi pun sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Selesai memberi khutbah, Nabi pun turun. Ada sahabat yang bertanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Nabi menyatakan bahawa malaikat datang memberitahu kepada Nabi ada 3 golongan yang akan mendapat kecelakaan. Dan Nabi pun menyebut amin. Maknanya Nabi mendoakan ketiga-tiga golongan itu pasti mendapat kecelakaan. Sebab doa Nabi mustajab, makbul. Salah satu daripadanya ialah orang yang berpeluang hidup dalam bulan Ramadan, tetapi dibiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi orang ini. Kan? Sebab itu kita berada di awal-awal lagi ini, kalau boleh kita tanamkan keazaman. Ramadan kali ini nak jadikan Ramadan yang terbaik. Macam mana nak jadikan Ramadan yang terbaik? Kena beramal. Kan? Kena beramal, tak ada cara lain. Kan? Betul lah kita kena kerja juga, tapi dalam masa sama adakan masa, peruntukkan masa untuk beramal. Berzikir, baca Quran, kan? Mana-mana yang hanya ada dalam bulan Ramadan kena dapatkan. Antaranya adalah solat tarawih. Kena usahakan. Yalah, walaupun sekarang ni kebanyakannya dia buat penggiliran, tak apalah. Kan, bukanlah maknanya bila bukan giliran kita, kita tak boleh solat. Boleh solat. Kan, sini berapa? 200. Kan, 200. Kat Masjid Tenggoda 450. Perempuan muslimat 100 orang.
Semalam saya punya gambaran malam ni penuh. Semalam penuh ni. Bimbang-bimbangkan ada yang mengamuk, ada yang marah dan sebagainya sebab tak dibenarkan masuk kerana akan melebihi had kan. Tengok petang yang daftar melalui sistem Magic Pro 300 orang. Memang kita buka 300 saja. Yang walk in penduduk session 16 dibenarkan 150 yang awal. Rupa-rupanya malam tadi tak sampai 450. 400 pun tak sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, punyalah nak tolong orang session 16. Ni habis kat sini, jangan cerita kat orang session 16. Marah nanti kan. Punyalah nak tolong orang session 16. 300 itu untuk orang luar lah. Magic Pro. Dia kena ada penggiliran buka terus seminggu, tapi dia boleh pilih 3 malam sahaja. Terpulanglah dia nak pilih malam yang mana. Dia nak pilih 3 malam berturut-turut boleh, tapi 4 malam lepas tu dia tak boleh lah. Sebab sisa akan blok. Dia nak buat gilit-gilit terpulang. Kan? Untuk orang luar, bukan orang 16. Tapi untuk orang 16 ialah sebab nak bantu, nak bagi peluang. Untuk orang 16 boleh datang, tetapi ada penggiliran. Iaitu mereka digilirkan 2 malam sekali. 2 malam sekali. Punyalah nak tolong kan. Ada 26 blok. Jadi blok pertama sampai blok ke-13 malam pertama. Blok 14 sampai blok 26 malam kedua. Punyalah nak bantu. Yang dekat Anggrek pun macam tu juga, ada 2 blok bagi 2. Yang dekat JKR ada 3 blok, kena bagi 3 lah. Yang dekat Suria ada 1 blok, bagi tingkat. Kan? Yang dekat D16 jalan, bagi jalan. Nak bagi jalan kata tak boleh. Tak apalah, kumpulkan nama, bagi 2 kumpulan. Punyalah nak tolong. Kan? Tapi itulah, tak ambil juga kesempatan, tak ambil peluang. Macam sini jugalah. Jangkakan patut 600 tapi 200 kan. Kadang-kadang pelik orang kita, tak ambil peluang, tak ambil kesempatan. Sedangkan tarawih ini hanya ada dalam bulan Ramadan. Kena rebut, kena usahakan. Kan? Kalau boleh kita buat yang terbaik. Yang terbaik itu apa dia? Ya, berjemaah di surau, di masjid. Ambil kesempatan. Tak lupa punyalah bising tak dapat solat dekat surau, tak dapat solat kat masjid. Kan? Tahun ni dah dibenarkan, tak datang juga. Itulah kadang-kadang orang kita bising kat belakang je kan. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena ambil. Kan? Ambil peluang. Mana-mana yang hanya ada dalam bulan Ramadan. Nanti Lailatul Qadar hanya ada dalam bulan Ramadan. Kan? Kena ambil peluang. Tadi pun imam ada doakan, rezekikanlah kami malam Al-Qadar. Tapi tak bolehlah kita duduk diam je tanpa ada usaha. Usaha tu macam mana? Ya, beramal lah. Pada terutama 10 malam yang terakhir. Kalaulah kita boleh beramal daripada malam pertama sampai malam 3, dapat tak? Pasti dapat. Kan? Hatta kalaulah malam yang ke-21 sampailah malam 30 pun insya-Allah. Tapi janganlah pilih-pilih. Kan? Memanglah ada kaedah, terutamanya Imam Al-Ghazali menetapkan, tengok pada hari pertama puasa kan. Dia adalah kaedahnya tu. Kita puasa hari Isnin. Saya tak tengok lagi lah. Biasa saya tengok kan. Ni sebab baru terlupa nak tengok untuk jadikan modal ceramah kan. Saya tak ingat kalau hari Isnin malam ke berapa, adalah panduannya tu kan. Biasanya tepat. Tapi walaupun disebut biasanya tepat, janganlah hanya beramal pada malam tersebut sahaja. Contoh. Katakanlah hari Isnin, mula hari Isnin, puasa jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Malam 25 tu je dia ibadat, pulun habis, tak tidur, qiyamul lail dan sebagainya. Malam lain tak payah. Bila ditanya kenapa? Ustaz, cukup lah Ustaz. Kan? 1000 bulan tu, 84 tahun, banyak dah tu kan. Umur pun belum tentu. Jangan, kan? Jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya ini peluang kita lah yang Allah Ta'ala berikan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena rebut. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita azam, pastikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Solat kena jaga. Kalau boleh biarlah solat berjemaah di awal waktu. Tak nak lagi solat sendirian, solat di hujung-hujung waktu, tak nak. Bulan Ramadan ini kita lakukan perubahan, insya-Allah. Solat sunat jaga. Kan, kalau boleh duha waktu pagi buat, malam tarawih jangan tinggal, tengah malam nanti kalau boleh tahajud dan sebagainya buat kan. Ini kadang dah lah kita tak berapa nak rajin.
Kan? Tadi perasan juga ada juga yang balik tadi lepas solat tarawih kan. Maknanya sangka baiklah dia nak buat witir kat rumah. Kan, sebab ada juga kadang-kadang orang faham nanti kalau dah buat witir balik kat rumah tak boleh lagi nak buat sebab witir kan penutup. Pandai pula dia. Kan? Jadi kononnya lah. Jadi malam ni dia nak buat tahajud, nak buat witir kat rumah. Kalau dah buat witir nanti kan malam tak boleh pula, kan? Tak apalah. Itu satu pendapat lah, saya tak nafikan memang ada. Tapi sebenarnya bulan Ramadan ni dia istimewa. Witir mengiringi solat tarawih. Bila kita dah buat witir, balik tengah malam nanti kita nak buat tahajud, boleh tak? Boleh. Perlu buka dulu ke sebab dah witir tutup? Tak perlu. Kan? Jangan buka sebab dah tutup, jangan. Sebab ada orang kata solat witir ni kan solat tutup. Maknanya dah tutup dah. Jadi bila nak solat tahajud kenalah buka dulu. Boleh buka tapi nanti kena tutup balik. Kan leceh kan. Solat je lah tahajud, tak ada masalah. Kan? Ada masa lagi nanti sebelum menjelang waktu subuh nak buat lagi witir. Boleh. Sambunglah 2 rakaat. Janganlah buat witir 1 rakaat. Ni lepas tarawih dah buat 3. Tiba-tiba ada masa lagi sebelum menjelang subuh nak buat witir, dia pun buat 1 rakaat. Tak jadi witir lah. Kan? Sebab witir dia adalah ganjil. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, beramallah. Jagalah solat, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir. Kalau ada kelebihan rezeki, banyakkan sedekah dan sebagainya. Bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita pertingkatkan amal soleh. Mudah-mudahan puasa kita diterima, amal ibadat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara awal-awal ini tanamkan keazaman, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan untuk terus beramal insya-Allah. Wallahu alam, takat itu yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu merupakan kelemahan saya sendiri. Saya sudahi, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.